Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin amin Allahumma ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ucapkan jutaan tahniah kepada kita semua. Kenapa? Kerana anda telah berjaya untuk hadir ke majlis ilmu kita, walaupun yang memisahkan kita hanyalah kaca TV semata-mata. Masya Allah. Terima kasih kerana sudi menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Penonton yang saya kasihi sekalian, tajuk kita pada pagi ini adalah satu tajuk yang sangat istimewa. Dengar elok-elok. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Lahul asmaul husna. Kepunyaan Allah lah. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nama-nama yang begitu indah. Jadi saya kira ini adalah hari yang sangat tepat untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini adalah hari yang sangat istimewa untuk kita mengenali 4 nama ini. Antaranya Al-Muntaqim, Allah yang Maha membalas. Kedua, Al-Afun, Allah yang Maha memberi keampunan. Ketiga, Ar-Rauf, yang Maha pengasih, Allah. Dan yang terakhir sekali, yang keempat yang nak kita bincangkan pada hari ini adalah Malikal Mulk, yang Maha menguasai. Masya Allah. Baiklah, kita teruskan dengan statistik COVID-19 untuk hari ini. Berikut adalah statistik COVID-19 di Malaysia pada tanggal 14 Ogos 2021. Kes baharu sebanyak 20,670, kes sembuh baharu sebanyak 17,655, jumlah kes aktif sebanyak 2,403,942 dan kes kematian baharu sebanyak 260, manakala jumlah kes keseluruhan adalah sebanyak 1,384,353. Mudah-mudahan bersama dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita terus berdoa dan ikhtiar insya-Allah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر
الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Laitha kamislihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna. Inilah topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan akidah. Dan ala kulli hal, seperti biasa, saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Turut bersama dengan saya panel undangan kita tidak asing lagi. Saya persembahkan kepada anda, Masya Allah, Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kita digandingkan untuk kali yang kedua Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah. Dalam membicarakan Asmaul Husna. Berkaitan dengan konteks kita 4 nama pada hari ini, saya kira mungkin Ustaz boleh berikan mukadimah pengenalan terlebih dahulu. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam Asmaullah Al-Husna, untuk kita mengenali nama-nama Allah yang sangat indah, yang menunjukkan kepada kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Dan insya-Allah pada pagi ini kita nak bincangkan beberapa nama Allah, iaitu 4: Al-Muntaqim, Al-Afu, Ar-Rauf dan juga Malikul Mulk. Iaitu yang pertama sekali Al-Muntaqim, maksud dia Maha Pembalas. Jadi kita terus membincang insya-Allah apa maksud Al-Muntaqim, iaitu apa maksud Allah Ta'ala Maha Pembalas. Dia kalau kita ni, kalau dalam konteks manusia kan, bila kita sebut membalas sesuatu, kita tak suka. Kita tak suka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membalas segala kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maka dengan sebab itu bila sebut Al-Muntaqim, maknanya Allah menimpakan azab, membalas kepada mereka yang melampaui batas. Golongan yang melampaui batas, maka berhak mendapat pembalasan di sisi Allah pembalasan Subhanahu daripada wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Itu baru sahaja berkaitan dengan saya kira Al-Muntaqim saya, yang Maha membalas perihal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu lanjutan apa lagi 3? Hadamkan yang itu terlebih dahulu. Kita berzikir kembali selepas ini. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal
جذام ومن سيء الأسقام Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Kini kembali dalam menghurai topik kita pada hari ini, iaitu akidah. Kita membincangkan tentang 4 nama Allah Subhanahu wa taala: Al-Muntaqim, Al-Afun, Ar-Rauf dan Al-Malik Al-Mulk. Baiklah, saya teruskan dengan mukadimah kita untuk pagi ini. Saya persilakan ustaz insya-Allah untuk kita buat sambungan berkenaan dengan Al-Muntaqim. Silakan ustaz. Baik, terima kasih. Sedikit sambungan daripada perbincangan kita tadi sebelum kita rehat tadi, iaitu tentang muntaqim. Allah Ta'ala menyatakan bahawa fa inna minhum muntaqimun dalam surah Az-Zukhruf ayat 41, bahawa kami tetap akan membalas mereka, iaitu bagi golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah Sajdah, Allah Ta'ala menyatakan wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala menyatakan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang bila diperingatkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka berpaling daripadanya, menolak Al-Quran, menolak ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami kepada golongan penyenayah itu, mereka yang berdosa itu, Allah Ta'ala akan membalas di atas apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat daripada zaman Nabi SAW bagaimana Allah tunjukkan bila mana golongan musyrikin Mekah tidak menerima dakwah Nabi SAW, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka dengan pelbagai balasan. Ada yang dalam bentuk kemarau yang berlaku di Mekah, ada yang membentuk kekalahan mereka dalam perang Badar sebagaimana yang disebut dalam ayat Al-Quran, yauma natishul batshatal kubra inna muntaqimun, surah Ad-Dukhan ayat 16. Pada hari kami timpakan dengan pukulan yang besar kepada mereka, sesungguhnya kami tetap memberi balasan. Para ulama tafsir menyatakan maksud pukulan besar, hentaman besar itu antaranya adalah dalam perang Badar lah, yang mana golongan musyrikin itu yang mereka ditewaskan dan begitu dahsyat. Yang keduanya tentang kemarau yang berlaku, kemarau yang panjang ataupun yang sampai dalam keadaan nampak macam suasana itu berdebu. Ini disebut juga sebagai ad-dukhan. Ad-dukhan ni ada dua. Satu ad-dukhan yang akan berlaku di akhir zaman. Itu tanda-tanda akhir zaman. Satu ad-dukhan telah berlaku zaman Nabi, dan arti kata nampak macam berdebu oleh kerana dek kemarau yang begitu teruk berlaku pada waktu itu. Dan ada yang menyatakan maksud ayat tersebut adalah merujuk kepada pembalasan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat terhadap apa yang manusia yang zalim melakukan perkara-perkara tersebut. Jadi itu antara perkara kalau kita lihat begitu jelaslah Allah Subhanahu wa taala Al-Muntaqim, Allah membalas golongan yang menentang agama. Contohnya setelah diutuskan Rasul kepada mereka, diberi keterangan yang jelas, tetapi mereka bantah juga, mereka tak nak dengar juga, maka diberi pembalasan kepada mereka sebagaimana yang disebut dalam surah Ar-Rum ayat 47, walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Ta'ala menyatakan kami telah utuskan sebelum kamu rasul-rasul kepada kaum mereka, maka para rasul itu datang dengan memberi keterangan-keterangan yang jelas. Lalu Allah Ta'ala kata kami membalas kepada mereka yang melakukan kesalahan, melakukan dosa
dan wa kana haqqan alaina nasrul mukminin. Allah Taala menyatakan menjadi kewajipan kepada kami memberi pertolongan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian adalah sedikit pencerahan berkaitan dengan Al-Muntaqim, yang Maha membalas. Jadi kita nak hurai soalan-soalan yang berkaitan dengan Al-Muntaqim, Allah Ta'ala yang Maha membalas. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Soalannya daripada Puan Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalannya adalah Al-Muntaqim yang bermaksud Maha Pemberi Balasan. Soalan saya, apakah contoh dan peristiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada orang-orang kafir yang menolak Al-Quran dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cantik soalan dia. Soalan yang kedua, apakah pengajaran yang boleh kita ambil dari Asmaul Husna Al-Muntaqim tersebut? Mohon pencerahan daripada Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan dari sahabat kita. Soalan yang pertama tentang bagaimanakah contoh-contoh pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita melihat kepada dalam Al-Quran, Allah menceritakan bukan sekadar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita cerita tadi, bagaimana pembalasan yang Allah berikan kepada perang Badar, yang mana tewasnya golongan musyrikin dengan begitu dahsyat sekali, walaupun mereka mempunyai kelengkapan yang sangat hebat. Dan kalau kita lihat kepada umat-umat terdahulu yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, contohnya kaum Nabi Lut alaihi salam. Kaum Nabi Lut ni oleh kerana setelah diberi peringatan demi peringatan, mereka tetap syirik kepada Allah, maka tak nak beriman pada Allah. Bukan sekadar itu, mereka mengamalkan, hari ni orang panggil LGBT, istilah sekarang ni kan, iaitu mereka nak laki sama laki, perempuan sama perempuan, homoseksual, lesbian. Itulah disebut hari ni LGBT, dan benda ni bukan benda baru sejak zaman kaum Nabi Lut alaihi salam. Akhirnya setelah diberi peringatan demi peringatan, maka tetap syirik pada Allah, tetap melakukan kemungkaran tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka dengan azab yang diturunkan pada mereka. Antaranya disebut dalam surah Al-Qamar ayat 37, fatamasna a'yunahum. Allah Taala hapuskan biji mata mereka, mereka menjadi buta. Kemudian apa lagi yang Allah Taala buat? Allah terbalikkan kampung Sadum yang mereka duduk itu, dan juga mereka dihujani dengan hujan batu daripada api yang disebut ja'alna 'aliyaha safilah. Allah jadikan, terbalikkan atas ke bawah, begitu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Dan Allah Taala turunkan hujan, bukan hujan rahmat dah. Sebab itu dalam Al-Quran ni, kalau Allah menggunakan perkataan matar ni dalam bahasa Arab hujan, dalam bahasa Arab lah matarun, hujan. Tapi kalau Allah penggunaan dalam Al-Quran, bila Allah sebut perkataan matar, dia merujuk kepada hujan azab. Kalau yang rahmat dia panggil ghaith, begitu. Jadi Allah sebut wa amtarna 'alaiha hijaratan. Allah buat turun hujan daripada batu min sijil, yang daripada api. Jadi di situ menyebabkan hancurnya golongan kaum Nabi Lut AS kerana ingkarnya mereka kepada Allah. Sampailah dikatakan oleh para ulama, hari ini kalau kita nak tengok kesan mereka itu, kita boleh pergi Jordan, ada Laut Mati, Dead Sea. Laut Mati ni itulah tempatnya yang dulunya dikenali sebagai kampung Sadum. Kampung Sadum, perkataan Sodom itu datang dari situlah, yang mana sebab apa Laut Mati dipanggil Laut Mati? Sebab tidak ada hidupan pun boleh hidup di situ. Walaupun dia asal bukan laut pun, dia macam tasik yang besar, dan dia sangat-sangat masin. Bahkan dikatakan 16 kemasinan lebih daripada masinnya laut biasa. Itu keadaan nak menunjukkan, Allah nak tunjukkan ini balasan kepada orang yang engkar, mendustakan apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Seronok kita belajar akidah pada hari ini. Pada masa yang sama, kita dapat tahu perbezaan kalimah di dalam Al-Quran. Baik, kita nak ambil pemanggil kita untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Assalamualaikum. Allah, tak apalah, mungkin ada sedikit orang kata apa, mungkin line tak kuat dan sebagainya. Ala kulli hal,
tak menghalang kita semua insya-Allah berkenaan dengan kita katakan jawapan yang telah pun Al-Fadhil Ustaz berikan kepada kita berkenaan dengan Al-Muntaqim. Maafkan saya, yang berkaitan dengan Al-Muntaqim, yang maha membalas itu. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Ustaz di dalam Al-Quran dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang telah pun dapat kita belajar. Baik, kita nak ambil kepada panggilan telefon semula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Ustaz Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Doktor dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Doktor. Ya, Doktor dah menyebut mengenai, kita pun dah faham Al-Muntaqim. Doktor dah jelaskan tadi mengenai Maha Pembalas ya. Soalan saya Doktor, kadang-kadang kita ni ialah kita dah faham dah apabila kita lakukan perkara yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan apabila kejahatan kita lakukan akan dibalas dengan kejahatan juga ni, dengan kejahatan juga Doktor ya. Soalan saya, apabila kita dah tahu perkara yang tak baik kita lakukan akan dibalas dengan yang tidak baik, apakah sepatutnya kita ni, contohlah apabila perkara-perkara yang tak baik kita lakukan, dah tentulah perkara yang tak baik juga dibalas. Jadi contoh yang ada sekarang itu COVID-19 ni Doktor, adakah kerana kesalahan manusia itu sendiri ataupun bagaimana bentuk, apakah ini juga dikatakan Allah membalas perbuatan manusia itu sendiri dengan cara apa yang diturunkan wabak ataupun pandemik COVID-19 ini atau COVID-19 ini Doktor, merupakan satu pembalasan daripada Allah ke atas perbuatan manusia yang tidak betul, ataupun bagaimana ke Ustaz? Apakah ini pembalasan yang harus kita terima Doktor? Itu soalan saya Doktor dan Dai. Terima kasih banyak Doktor dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabak COVID-19, adakah ini satu pembalasan Al-Muntaqim daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tahu jawapannya? Terus kekal setia bersama dengan kami kembali selepas ini. Soalan anda kini bakal dihuraikan berkenaan dengan soalan yang telah ditanya oleh pemanggil kita sebentar saja tadi, iaitu Tuan Omar Abdul Majid, berkenaan dengan wabak COVID-19. Adakah ini satu pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Nak tahu jawapannya, kita mohon bertanya kepada panel undangan kita. Silakan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Cik Omar Abdul Majid, pemanggil setia kita. Ditanyalah Ustaz tentang soalan apakah bala atau musibah COVID-19 ini merupakan satu daripada pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya kalau kita lihat kepada apa dibincangkan oleh para ulama, Al-Muntaqim ini sebelum Allah Taala memberi pembalasan, dia ada marahil dia, marhalah-marhalah, peringkat-peringkat dia. Yang pertamanya disebut al-imhal, iaitu Allah sebut wa umli lahum. Allah bagi tangguh dulu, bagi ruang dulu. Dengan didatangkan musibah-musibah kecil lebih dahulu. Supaya apa? Supaya seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tidak cepat untuk mendatangkan azab yang secara total. Tidak. Datang dulu musibah-musibah kecil untuk memberi peringatan kepada mereka. Dan kadang-kadang Allah datangkan dalam bentuk nikmat, al-istidraj. Yang orang yang tak ambil pengajaran, dia nampak nikmat itu satu kemuliaan. Dia tak nampak bahawa satu nikmat yang dia tak guna kerana Allah Ta'ala itu satu masalah sebenarnya. Dia lupa pada Allah sampai tahap dia akan terus lupa, maka akan datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada orang dia nampak dia dihiasi dengan syaitan, menyebabkan yang buruk tu nampak baik. Itu. Jadi dia seronok buat benda-benda jahat sebab dia nampak benda itu dihiasi dengan kebaikan.
Maka bila satu peringkat apabila manusia sudah tidak mendengar lagi pada ketika itu, maka barulah Allah Ta'ala Maha Pembalas. Allah Ta'ala mendatangkan azab. Seumpama Fir'aun, kalau kita lihat, Fir'aun ada segala-galanya. Fir'aun ada kesihatan, Fir'aun ada harta, Fir'aun ada pangkat, Fir'aun ada apa lagi? Ada tentera-tentera. Fir'aun ada segala-galanya, takhta yang sangat hebat. Tetapi apa kata Allah Ta'ala? Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yam. Allah Ta'ala membalas kepada mereka kerana keengkaran yang sangat dahsyat, maka Allah tenggelamkan dia dalam Laut Merah, sebagaimana yang kita ketahui. Maka dengan sebab itu COVID-19 ini sebenarnya dia lebih kepada, kalau kita lihat, satu peringatan. Zahara al-fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerosakan di daratan maupun di lautan hasil tangan-tangan manusia, kerja manusia yang jadi macam tu. Untuk apa? Untuk Allah bagi rasa supaya apa? La'allahum yarji'un, moga-moga maka kembali ke pakal jalan. Maknanya banyak lagi ruang-ruang untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita melakukan kebaikan, dan juga untuk kita melihat sejauh mana pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan dengan musibah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, key pointnya adalah kita kembali merujuk kepada Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Sal Rasid Cik Cis. Soalannya adalah, adakah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muntaqim itu membawa maksud Allah hanya memberi balasan selepas diberi teguran demi teguran, bila mana mereka masih ingkar dan mungkar dengan melakukan kembali kejahatan dan kesalahan, maka balasan dan siksaan hanya berlaku di hari akhirat kerana Allah bersifat Maha Penyayang dan sewajarnya mereka mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik soalan ini berkenaan dengan adakah siksaan itu hanya diterima selepas berada di hari akhirat sahaja. Mohon pencerahan, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Yang pertamanya, pembalasan Allah Ta'ala ya ba'dal inzar. Kata para ulama, ba'dal inzar tu maknanya selepas amaran diberikan. Itu yang pertama. Teguranlah, kalau bahasa lembut sikit, teguranlah. Dia amaran demi amaran yang diberikan. Maka kalaulah tidak mahu mendengar juga, maka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini berlaku di akhirat saja? Tidak. Ia juga boleh berlaku di atas dunia ini. Di akhirat of course lah memang akan berlaku. Tetapi di atas dunia ini juga boleh berlaku apabila diberi peringatan demi peringatan, seseorang itu dia tak nak dengar juga sampai satu peringkat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pembalasan kepadanya yang dia sudah tidak boleh berpatah balik lagi, sudah tidak diberi peluang lagi setelah diberi peluang yang banyak. Tapi di situlah menunjukkan bahawa sebenarnya Allah bagi peluang kepada kita banyak, terutama kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan umat-umat dulu, lagi berat kalau kita tengok bagaimana kaum Ad. Setelah Nabi Hud alaihissalam ajak tak nak juga, last kali datang azab, Allah membalas mereka dengan 8 hari 7 malam punya taufan. Ribut yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ributnya itu dalam bentuk dahlah kencang, sejuk dengan suara yang kuat. Bayangkan dengan ribut yang macam tu 8 hari 7 malam, hancur. Kalau kaum Samud ni yang Allah utus kepada mereka Nabi Saleh, maka degil juga, tak nak dengar juga, macam mana ada bagi peluang, tak nak juga. Akhirnya Allah hancurkan mereka dengan satu pekikan saja, dengan satu halilintar saja, menyebabkan mereka semua bergelimpangan mati. Itu merupakan azab di atas dunia lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan apatah lagi di akhirat. Wallahu Masya Allah, ini menunjukkan tanda rahmat, tanda al-afuun, tanda pemaafnya Allah Ta'ala. Peringatan demi peringatan diberikan terlebih dahulu. Baik, kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robza Abu Bakar dari Selangor. Masya Allah, silakan puan soalannya. Saya nak tanya, jika berlaku konflik dalam keluarga, adakah dia pembalasan daripada Tuhan? Baik, alhamdulillah. Itu je soalan saya.
Terima kasih saya ucapkan kepada pemanggil kita Puan Robizan, sama-sama insya-Allah jaga diri elok-elok. Okey, berkenaan dengan soalan Puan Robizan tadi, perkara yang berlaku konflik dalam rumah tangga kita, adakah ini disebabkan al-muntaqim? Kita katakan Allah Taala yang Maha membalas. Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Puan yang Robizan yang bertanya. Dia konflik dalam keluarga ni, kita kena lihat apakah isu yang berlaku. Kadang-kadang konflik ini datang daripada sikap kita kerana tidak menurut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sedangkan kalau kita lihat, Nabi SAW mengajar kepada kita bagaimana kekeluargaan itu satu perkara yang sangat-sangat penting untuk diambil berat. Hingga kan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Jadi apa tujuan keluarga sebenarnya? Tujuan keluarga Allah ciptakan, dijadikan pasangan, suami isteri, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan kasih sayang, rahmat merahmati. Kalau ikut follow apa yang Allah Taala ajar, insya-Allah, apa yang Allah perintah, insya-Allah dia akan jadi baik. Tetapi kalau tak ikut perkara ini, dia dalam keluarga tidak ada sifat mawaddatan wa rahmah. Mawaddah tak ada, rahmat tak ada. Jadi dia masing-masing tidak melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baik suami, baik isteri, baik anak. Kalau macam itu berlaku konflik lah. Hasil tindakan kita. Hasil tindakan kita yang seumpama itu. Allah bagi kita pilihan. Ya, kita ni mukhayyar, kita diberi pilihan. Kita nak buat macam mana dalam kehidupan kita ini. Kalau kita tak ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam membentuk kekeluargaan, maka itu menjadi masalah yang konflik itu akan kembali kepada diri kita. Itulah pembalasan yang akan kita terima. Penonton, saya kira ini adalah waktu yang tepat untuk kita semua merasai kasih sayang Allah Ta'ala. Al-Afun, Allah Ta'ala yang bersifat Maha mengampuni. Jadi, jom sumbangkan kepada kami persoalan anda berkaitan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Afuun. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook, soalan daripada Puan Hana Wang Cik. Soalannya adalah, adakah Al-Afuun bermaksud Allah Taala Maha Pemaaf, penerima maaf dan penghapus dosa, dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan catatan keburukan seseorang hamba sehingga ia tidak dibalas dan juga diseksa? Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah zat yang menghapuskan keburukan serta mengampuni kemaksiatan bermakna ini lebih dengan sifat Al-Ghafur, dekat dengan sifat Al-Ghafur, tetapi sifat Al-Afu lebih kuat dan mendalam kepada hamba-hambanya? Mohon pencerahan Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Hana Wancik di atas persoalan yang dikemukakan tentang Al-Afu, iaitu nama Allah Ta'ala yang kedua pada pagi ini yang kita bincangkan. Al-Afu apa dia? Al-Afu Allah Ta'ala yang Maha Pemaaf, iaitu Al-Afu huwallazi yamhus sayyi'at. Allah lah yang memadam segala kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah dilakukan. Kita biasa ya, Al-Afu ni terutama dalam bulan Ramadan kita akan baca doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Al-Afu. Biasanya setiap orang hafal, setiap orang baca. Kalau kita masih ingat bulan Ramadan yang lalu lah, lepas Ramadan patut kita terus baca lah. Jangan kita berhenti sekadar itu saja. Allahumma innaka afu, ya Allah sesungguhnya engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, engkau suka kepada kemaafan, fa'fu anni, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah ampunkanlah aku, ya Allah. Baik, sebenarnya al-afu ni apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Macam soalan ditanya tadi juga kan, apa beza al-afu memaafkan, al-ghafur pengampun? Jadi makna dekat-dekat. Dia sebenarnya memang al-afu dengan al-ghafur itu saling kait mengait di antara satu sama lain. Cumanya bila sebut al-ghafur, al-ghafur ni berbentuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa. Ya, Allah mengampunkan dosa, tetapi dosa itu tidak dihapuskan, cuma diampunkan. Kalau dalam kes mahkamah ni, kita kata dia dibentang dulu kesalahan, ni kemudian tak ada kes prima facie, tak ada,
Maknanya tak ada kes, maknanya diampunkan. Itu al-ghafur. Manakala al-afu, dia lebih daripada itu lagi. Allah hapuskan dosa terus, tak ada kes dah. Dipadamkan terus. Dosa tu. Al-afu ni lebih dalam lagi. Dipadamkan terus dosa tersebut. Maknanya seolah tak ada dosa. Seolah tak buat dosa. Kan? Jadi maknanya itu lebih mendalam yang kata al-afu itu. Jadi itulah perbezaan antara al-afu dan juga al-ghafur. Maknanya al-ghafur itu Allah menutup, mengampun, tapi al-afu itu Allah menghapuskan terus dosa-dosa tersebut seolah tidak melakukan dosa. Wallahu a'lam. Allah, perbezaan antara al-afu dan juga al-ghafur. Seronok kita belajar akidah pada pagi ini, Asmaul Husna. Banyakkan berdoa, sebut nama Allah Ta'ala Al-Ghafur, Al-Afu, insya-Allah. Baik, kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusof dari Tanjung Karang, nak ajukan soalan dengan doktor ya. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum doktor dan da'i yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni, doktor macam ni kan, kita ni, adakah kita macam kita muda-muda dulu, kita tak perasan lah kita mungkin banyak dosa ke apa, tapi bila dah berumur tu macam satu musibah lah, satu kesakitan, adakah itu balasan doktor? Dan satu lagi, ada orang tu dia kadang dia buat dosa daripada muda sampailah ke akhir hayat, tapi macam biasa je, adakah dia tu memang walaupun berdosa tak berdosa, ataupun dia punya Allah dah ampunkan, ataupun di pembalasan di akhirat nanti. Itu je soalan saya ya. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada pemanggil kita Puan Supina. Satu soalan yang sangat baik berkenaan dengan zaman waktu muda, Ustaz. Bila waktu tua dah kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Waktu yang sangat berhargalah di penghujung usia, kembali bertaubat pada Allah Ta'ala. Adakah ia sudah diampuni oleh Allah Ta'ala? Berkaitan dengan soalan yang kedua, daripada zaman muda sehinggalah ke zaman waktu sekarang ni, waktu yang sangat berharga, umur yang sangat berharga, masih lagi tidak bertaubat. Adakah ianya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau macam mana? Mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Bagi orang yang telah melakukan dosa, terutama dosa-dosa besar, tidak ada jalan lain kepadanya untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan bertaubat pada Allah. Dan sebenarnya kalau kita lihat betapa Allah Taala kasih sayang kepada kita, segala maksiat yang kita lakukan Allah tak balas terus kan? Maka dengan sebab itu Allah bagi peluang kepada kita. Bila makin berumur, makin dia akan ingat balik kesalahan-kesalahan dosa dia. Maka di situ bila mana dia bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan memberi pengampunan kepada dia. Bahkan kita sebut Allah Al-Afu ni, bukan setakat itu, Allah Taala akan bagi kebaikan lagi kepada dia oleh kerana dia benar-benar insaf dan juga dia bertaubat kepada Allah dan dia memperbaiki diri dia, dia melakukan amal salih. Jadi itu berbeza dengan orang yang disebut tadi, dia buat dosa secara berterusan. Betul. Tapi dia tak berasa nak bertaubat. Dia sekali kita buat dosa ni, di dalam hadis ada satu nuktatan sauda fi qalbihi. Nuktah sauda ni mana satu titik hitam. Kalau kita tak bertaubat, maknanya macam kita tak basuh dia lah. Lama-lama dia jadi macam mana? Katakan cermin lah, cermin yang bersinar. Tiba-tiba ada taik lalat. Ada kan taik lalat kat cermin kan? Jadi satu, kita tak cuci terus. Ada kekotoran lah, kita tak cuci terus, kita biar. Dia mari pula satu lagi. Lama-lama, cermin tu dia jadi macam mana? Jadi gelap. Lah kena nak cuci pun tak boleh dah. Orang lempar je. Cermin tak boleh guna dah. Macam tu juga manusia, bila mana dia punya maksiat bertambah, dia tak teringin nak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia matilah kerana dia berdosa kepada Allah. Jadi maknanya dia bersedialah awak menerima hukuman daripada Allah di hari akhirat. Tapi bentuk bagaimana itu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia tidak bertaubat kepada Allah Taala. Sebab itu cepat-cepatlah bertaubat. Walau dosa banyak mana sekalipun, yang pentingnya kita bertaubat pada Allah. Allah mengampunkan dosa, insya-Allah. Asalkan nak bertaubat pada Allah. Wallahu a'lam.
Allahu alam, ya Allah ya Tuhanku. Kalaulah hati kita ni boleh tunjuk umpama cermin Ustaz ya. Nah, tak tahulah banyak mana tahi lalatnya tu. Allah, satu perumpamaan yang sangat baik. Baik, kita nak ambil satu lagi pemanggil, maafkan saya. Kita nak ambil seorang lagi pemanggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, boleh dengar. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya puan, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seseorang yang telah banyak melakukan dosa-dosa besar, dia dah taubat, dah jadi orang yang soleh, dah menyesal, dah minta ampun pada Allah bersungguh-sungguhlah, tidak akan melakukannya lagi, dan dia dah bertukar menjadi hamba Allah yang soleh. Yeah. Apakah balasan dunia tetap dilakukan juga, ataupun kalau dah dapat balasan dunia, apakah di akhirat dah terlepas daripada siksaan, daripada balasan? Apakah dosa-dosanya masih tercatat lagi, tidak dipadam? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang sangat cantik saya kira untuk pagi ini. Soalan ini mewakili kita semua. Berkenaan dosa yang telah pun kita buat, kita telah bertaubat, adakah ia bakal dibalas muntaqim, dibalas di atas muka bumi ini, ataupun dibalas di halam, maafkan saya, ataupun akan dibalas di hari akhirat sana? Soalannya adalah jawapan untuk kita semua, dan kembali selepas ini. Penonton tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Soalan yang telah ditanya oleh Puan Supinah Yusof tadi betul-betul menggugat jiwa kita semua. Dosa yang telah kita lakukan, adakah ia bakal dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman kita sedang hidup sekarang ini atas muka bumi Allah Taala setelah kita bertaubat, atau adakah ia akan dibalas di hari akhirat sana? Dan menjadi satu persoalan, setelah kita bertaubat, adakah catatan dosa kita itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita semua inginkan jawapan. Kita mohon ruang kepada panel kita untuk beri, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada pemanggil tadi yang bertanya soalan tentang taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya begini. Allah Subhanahu Wa Taala memang membuka ruang kepada hamba-Nya untuk bertaubat kepada Allah, sebab Allah mengetahui yang kata kita ni, manusia ini, kita melakukan benda yang salah dan kita melakukan benda yang betul. Ada betul, ada salah. Dan di situ Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa? Allah Taala memberi kepada kita syahwat, keinginan-keinginan, dengan tujuan kita menggunakan keinginan itu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi keinginan itu mesti dipandu oleh cahaya ilahi daripada Al-Quran, daripada sunnah dan seumpamanya. Jadi satu manhaj yang jelas untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita tidak menggunakan dengan cara yang betul, syahwat kita jadi, nafsu kita jadi nafsu ammarah yang mengajak kepada keburukan semata-mata. Maka dengan sebab itu dia boleh memusnahkan diri kita balik. Jadi oleh demikian, bila mana kita tersilap langkah, disebut dalam hadis, kullu bni adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan dosa, dan sebaik-baik orang melakukan dosa itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taubat itu disebut dalam hadis, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seumpama orang yang tidak melakukan dosa. Begitulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Orang yang betul-betul bertaubat kepada Allah,
makna seolahnya dia tak melakukan dosa. Tidak ada dosa. Mendapat pengampunan daripada Allah. Tapi dengan syarat taubatnya, taubat yang kita kata sebut pure lah, yang original, betul bertaubat. Bukan taubat lebih kurang je kan. Sebab tu taubat ni dia kalau boleh disusuli dengan lepas kita bertaubat, apa yang perlu kita laksanakan? Kita melakukan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diumpama begini, umpama gelas yang kita minum, bekas itu mungkin ada kekotoran, ada bekas-bekas makanan, mungkin bila biar lama bau tak cantik dah kan. Jadi kita pun kita ambil gelas itu, kita basuh. Kita basuh tu ibarat kita bertaubat kepada Allah Taala. Maka cuci, nampak cuci. Setakat itu saja ke? Tak. Kita ambil air jus yang baru, yang wangian, yang sedap, kita tuang masuk dalam gelas tadi, maka menjadi lebih baik kan. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, setelah kita bertobat kepada Allah Taala, maka kita hendaklah melakukan perkara-perkara kebaikan dan juga kebajikan. Disebut dalam hadis Nabi an Abi Azhar kata qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan kepadaku, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, maka hendaklah kamu ikuti segala kejahatan dosa yang kamu lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan. Sebab hidup kita kadang kita berdosa. Jadi selain pada bertaubat kepada Allah, kita kena memperbanyakkan amal saleh. Supaya apa? Sampai dapat cover balik segala kesilapan-kesilapan yang kita lakukan itu. Dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, kata Nabi, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Jadi itu rangkuman perkara itu, insya-Allah kita tak akan lagi mendapat pembalasan atas dosa kita, kerana kita benar-benar bertaubat dan kita melimpahkan atau berusaha mencari pengampunan Allah Ta'ala dengan cara amal saleh. Masya Allah, Alhamdulillah, satu penerangan yang sangat jelas. Yang penting kita konsisten selepas taubat melakukan amal kebaikan. InsyaAllah, amin, amin, Allahumma ya amin. Baik, kita teruskan dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Ahmad di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor, di Kanal Lipat Jana. Pak Zainal, insyaAllah. Tapi dah lama buat panggilan. Apa khabar Ustaz Janai? Waalaikumsalam. Maafkan saya, sihat. Alhamdulillah. Excited. Ustaz pun pernah jumpa saya kan? Taman Kota Jaya ni kan? Hello. Ustaz pun pernah jumpa saya Taman Kota Jaya ni kan? Ya, insyaAllah. Dia kena taubat apa Ustaz? Teruskan soalannya. Soal macam ni. Apa khabar Ustaz Janai? Ya, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Pak Zainal ni macam inilah hari-hari. Mendengar kata orang panggil pun mendengar. Pak Zainal tak menonton, mendengar. Alhamdulillah, terbaik tuan. Macam ni, soalan saya macam ni, Ustaz Danai. Dulu saya masa nampak, dulu macam ni berkenaan masuk Al-Hapur kan? Betul. Al-Afuun. Dulu Al-Hapur macam ni, saya memang ingat kalau tu 99 nama Allah kan? Ya, betul. Masa saya nampak dulu, berdosa-dosa mata terlalu banyak lah kan. Kita bekerja dengan orang ramai. Di mana-mana nampak, macam-macam nampak lah kan. Tapi banyaklah dosa, tengok macam-macam yang tak elok kan. Yang elok pun kita tengok, tak elok pun tengok di depan mata kita. Sekarang ni Pak Zainal dah tak nampak. 2017 dah 14 tahun tak nampak. Tapi dosa mata tak ada lagi dah kan. Dosa yang paling besar dosa apa Ustaz Danai? Lagi satu, kita boleh tak minta ampun dosa-dosa yang lepas? Apa amalan Pak Zainal nak buat? Itu ada apa kita setakat boleh kita Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim ke, atau baca pengulut istighfar ke, saya amalkan. Pengulut istighfar saya amalkan hari-hari. Alhamdulillah. Soalan Ustaz Danai, saya minta tolonglah Ustaz Danai bagilah semangat dalam keadaan Pak Zainal macam ni. Boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz Danai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhanku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan kepada pemanggil kita Pak Zainal, insya-Allah. Mudah-mudahan pada tahun 2017 Pak Zainal kita telah mula kehilangan penglihatan mata lah. Okey, saya kira itu adalahnya. Dan soalannya adalah apakah dosa-dosa yang lalu, terutamanya dosa mata yang lalu, boleh dihapuskan dengan cara taubat dan sebagainya. Dan soalan yang kedua adalah berkaitan apakah amalan
amalan yang boleh kita amalkan, yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu berkenaan sesuai dengan nama Allah yang kita bincang sekarang ini, iaitu Ar-Rauf, Allah Ta'ala yang bersifat Maha Pengasih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Zainal atas persoalan yang dikemukakan. Jadi untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena menepati syarat taubat sebenarnya. Apakah syarat taubat? Kita sebut kita bertaubat, kita kembali kepada Allah setelah melakukan maksiat. Sebagaimana telah kita bincang sebelum ni, Allah Ta'ala At-Tawwab, Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat. Jadi bila Allah menerima taubat, kita perlu bertaubat. Maka nak bertaubat itu ada syarat-syarat dia. Yang pertamanya, kita menyesal. Alhamdulillah, bila dah menyesal tu kira satu petanda yang sangat baiklah. Sebab kalau tak menyesal ni, dia bertaubat pun dia akan buat lagi. Sebab dia tak menyesal. So, menyesal dulu atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Yang keduanya, selepas menyesal, dia tinggal maksiat tu serta-merta. Dia tak tengok lagi dah benda-benda haram dan sebagainya. Maka dia tinggal. Yang ketiganya, dia berazam untuk tidak ulang balik perkara-perkara tersebut. Dan di samping itu, tiga syarat itu perlu dilakukan kalau kesalahan kita melibatkan kesalahan dengan Allah. Kalau kesalahan melibatkan dengan manusia, tambah satu lagi, kita kena kembalikan hak kepada manusia kalau kita ambil hak dia, ataupun kalau kita melakukan perbuatan yang bukan mengambil hak tapi kesalahan, mengumpat ke fitnah dan sebagainya, maka kita kena memohon kemaafan daripada manusia. Itu perkara asas dalam bertaubat pada Allah. Selepas itu kita memperbanyakkan amal soleh. Jadi amal soleh ni apa? Yang pertamanya, segala amal fardu jangan tinggal. Itu pertama sekali. Yang keduanya, kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunat yang pelbagai. Tambah sekarang ni bulan Muharram, banyak amalan-amalan sunat yang kita boleh lakukan, dengan puasa sunatnya, dengan zikirnya, dengan baca Qurannya. Nanti sampai pula Tasu'a dengan Ashura 9 dan 10 Muharram, kita disunatkan pula berpuasa. Mana-mana ruang yang ada untuk buat kebajikan, kita jangan abaikan. Kita buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping apa Pak Zainal sebut tadi, dia mengamalkan Sayyidul Istighfar. Cantik. Cantik. Sebab dia sebut dalam hadis Nabi, kalaulah mereka mengamalkan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar pada waktu pagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'alaika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia baca tu dengan penuh penghayatan, dia tahu maknanya, minta ampun pada Allah. Tiba-tiba dia mati waktu petang, dia akan masuk syurga. Begitu Nabi sebut. Kalau dia baca pula waktu petang, dengan penuh penghayatan, penuh keimanan, tiba-tiba selepasnya pagi esok dia meninggal, maka dia akan masuk syurga. Kerana apa? Kerana dia benar-benar bertaubat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya nak sebut bahawa setiap ungkapan zikir kita yang kita buat, kalau boleh kita mengetahui maknanya, supaya boleh masuk dalam jiwa kita. Kita terasa ada feel itu untuk kita dapat laksanakan dengan cara yang mudah-mudahan terbaik, dengan amalan sebagai contohnya tadi Sayyidul Istighfar, kita amalkan dengan penuh rasa pengharapan, penghayatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penonton sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia dalam membicarakan nama yang seterusnya, Asmaul Husna Malikal Mulk. Kembali selepas ini, jom kita berzikir seketika. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah kembali anda semua bersama dengan saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan Asmaul Husna,
nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Ar-Rauf dan juga Al-Malikal Mulk, iaitu Allah Ta'ala yang bersifat maha pengasih dan juga maha menguasai. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook untuk sesi kita yang pertama bagi slot TV9 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan daripada Anna Karnina. Soalannya adalah, adakah Ar-Rauf artinya maha penyantun pada hamba-Nya? Adakah berusaha untuk sentiasa berbuat baik kepada manusia, makhluk, haiwan dan alam bermakna kita mempunyai sifat penyantun kerana Allah Subhanahu Wa Taala begitu menyantuni hamba-hamba-Nya dengan tidak membebankan mereka dengan hal-hal yang berada di luar kemampuan mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan kewajipan atau rukhsah bagi mereka yang bermusafir dan wajib. Alhamdulillah, satu soalan yang berkait rapat dengan sifat, maafkan saya, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala iaitu Ar-Rauf. Mohon pencerahan daripada Ustaz insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang Ar-Rauf. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyantun ataupun Allah Maha Pengasih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innallaha binnas la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia itu sangat pengasih dan juga penyayang. Jadi kita lihat sebagaimana yang disebut juga tadi, apakah itu bermakna kita perlu mempunyai sifat pengasih kepada makhluk? Ya, memang itu yang sepatutnya. Macam juga dalam konteks kita sebut tentang pemaaf tadi, bila mana kita sebut tentang Allah bersifat pemaaf, kita itu perlu mencontohi. Disebut oleh Imam Ghazali tentang kita berakhlak dengan akhlak Allah. Begitu. Itu disebut oleh Imam Ghazali. Kita juga bersifat memaafkan. Memaafkan sesama kita, memaafkan orang lain, jangan simpan dendam dalam jiwa. Begitu. Begitu dalam konteks pengasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita juga perlu sifat pengasih, sayang kepada makhluk. Allah Ta'ala bersifat rahmat. Bahkan dalam hadis Nabi menyatakan hanya kerana sifat rahmat kepada seekor haiwan memasukkan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu. Yang seterusnya soalan tadi menyatakan apakah dengan Ar-Rauf Allah memudahkan pada kita dalam konteks amalan, ibadat? Ya. Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kepada kita satu perkara yang kita tak mampu untuk melaksanakannya. Maka itulah menunjukkan kasihnya Allah kepada kita. Sebab itu dalam konteks ibadat sebagai contohnya. Konteks ibadat, kewajipan kita menunaikan salat. Contoh, wa aqimus salah, dirikan salat. Salat itu wajib. Tak dapat dinafikan. Namun begitu kasihnya Allah kepada kita apabila kita menghadapi kesukaran. Contohnya, sakit. Nabi SAW sebut, salli qa'iman, salat secara berdiri. Wa illam tastati' fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu, tak apa, solat juga cara duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Kalau tak mampu duduk, berbaring atau mengiring. Jadi makna di situ satu kemudahan yang diberikan. Di situ menunjukkan betapa pengasihnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu a'lam. Allah pengasihnya Allah Ta'ala kepada kita, satu demi satu kemudahan, rukhsah yang diberikan kepada hamba-Nya. Masya Allah. Baik, kita nak ambil pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai Johor. Haji, sihat Haji? Alhamdulillah baik. Saya doakan mudah-mudahan Da'i dan Ustaz dalam keadaan sehat. Mudah insya-Allah, amin. Wabak yang ada ni. Dan saya minta doa juga kepada Ustaz supaya kita semua jagalah. Jaga InsyaAllah, diri. Mudah-mudahan. Silakan Haji soalannya. Tadi Ustaz dah cerita panjang lebar daripada mula sampai asal kan. Berkenaan dengan melampaui batas. Ada mula-mula saya dengar melampaui. Melampau ni apa yang dikatakan melampaui batas Ustaz? Jadi nak minta pencerahan pagi ini. Adakah melampau terlalu banyak buat ke atau sikit buat ke atau macam mana? Itu saja soalannya ya. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil kita. InsyaAllah berkenaan dengan sifat manusia yang melampaui batas dan melakukan dosa. Ada tahap-tahapnya ke? Ada level-level tertentu? Ataupun macam mana? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tikinon di atas persoalan yang dikemukakan. Dan sememangnya sebagaimana Tuan Haji Tukinon sebut tadi tentang bagaimana hari ini kita wabak yang berlaku ni sangat menggerunkanlah. Ramai yang
berlaku kematian di sana sini. Hari-hari kita dengar berita kematian. Jadi kita ambil pengajaran, paktibaran. Kematian itu boleh berlaku pada sesiapa, termasuk pada kita bila-bila masa. Betul. Maka kita buat persiapan dan juga persediaan untuk kita tidak melampaui batas dalam kehidupan kita. Apa itu melampaui batas? Iaitu kita melakukan ataupun senang sebut zalim lah. Melampaui batas itu orang yang melakukan kezaliman itu dikira melampaui batas. Apa itu zalim? Wad'i syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Kalau orang tak salat, maka itu zalim. Bukan zalim ni mesti bunuh orang baru zalim, pukul orang baru zalim, tidak. Dia tidak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Dia tak salat, itu zalim. Dia tak tutup aurat, itu zalim. Dia tak melaksanakan kewajipan yang Allah perintah, itu zalim. Dan itulah kita sebut sebagai orang zalim ini adalah orang yang melampaui batas-batas yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sebab itu kita ambil pengajaran dengan apa yang berlaku hari ini, suasana yang berlaku pada hari ini, untuk kita sama-sama insaf dan juga kita melakukan perubahan yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau apapun yang berlaku pada kita, yang penting kita berada dalam suasana yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Moga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah Taala, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook Nur Hayati Ismail. Soalannya adalah, apakah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk ciptaannya? Yang kedua, apakah kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah keberkatan dari kurniaan Allah Taala buat kekasihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa agar Allah Taala menangguhkan balasan atas sebahagian dosa kita. Dan soalan yang terakhir, apakah bentuk kasih sayang Allah Taala datang dalam pelbagai cara, hatta ujian sekalipun, tetapi kita terlupa untuk bersyukur. Terlupa untuk bersyukur dan menerimanya sebagai rahmat Allah Ta'ala. Kak Yat, Bandar Tasik Puteri, Rawang, Selangor. Baik, terima kasih kepada Kak Yat atas persoalan yang dikemukakan tentang bagaimana kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya. Bahkan kalau kita lihat, kita manusia patut bersyukur pada Allah sebab Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah Taala. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Kemudian sebagai tanda rahmat Allah Taala juga, memanglah sebagaimana yang Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah agar kita kata ditangguhkan azab sebagaimana yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita. Maka dengan sebab itu, apa-apa musibah yang datang sebenarnya itu sebagai satu takdib. Takdib ni apa? Satu bentuk didikan Allah kepada kita sebenarnya. Masya-Allah. Didikan untuk kita mengenal Allah. Sebab itu kalau kita lihat, kadang-kadang ada orang dia berada dalam kesenangan, dia berada dalam kemewahan. Pada waktu itu dia lupa pada Allah. Bila datang musibah kepada dia sahaja, musibah kesakitan atau musibah kita kekurangan harta, tiba-tiba waktu itu barulah dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa kita jangan pandang musibah itu satu bentuk yang negatif, tidak. Tapi kita pandang musibah itu satu bentuk rahmat Allah kepada kita untuk mengenalkan kita kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu untuk wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang lah, kadang-kadang nikmat, masa dapat nikmat tak ada musibah, relax ya. Kan? Masa ada musibah, kena demam, baru teringat Allah. Demam Allah, gelisah dan sebagainya. Sebut Allah, baru Allah. nak sebut nama Allah Ta'ala. Jadi itu sebenarnya satu rahmat kepada kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Satu lagi, musibah itu juga untuk Allah bagi pahala kepada kita. Itu satu rahmat juga. Allah bagi pahala kepada kita. Jadi di situ setiap kesusahan yang kita hadapi, kita bersabar dan tak putus asa, kita akan dapat pahala dan juga akan diampuni. Mudah-mudahan insya-Allah la'allahum yarji'un. Ini adalah tanda Allah Taala nak mengajar kepada kita untuk sentiasa dekat dengannya. Penonton yang dirahmati Allah Taala, kita berehat seketika, jom berzikir kembali selepas ini.
Penonton yang saya kasihi sekalian, setiap ujian, musibah yang datang kepada kita, ini adalah satu proses tanda pengajaran, pelajaran, tazkirah kehidupan, takdib yang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran tersebut, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi saya kira ini adalah Asmaul Husna, nama Allah Ta'ala yang terakhir yang nak kita bincangkan kali ini, iaitu Malikul Mulk. Dan kita akan ambil soalan Facebook untuk meraihkannya, insya-Allah. Soalan daripada Puan Siti Nurbaya. Soalannya adalah, adakah kerajaan langit dan bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dan aturkan itu adalah salah satu tanda kekuasaan yang perlu kita tunduk dan kita fahami bahawa tiada kuasa yang lain yang kita perlu dan harapkan melainkan hanyalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang kedua, bagaimanakah cara yang boleh kita pelajari untuk menjadi seorang ketua ataupun seorang pemimpin yang berwibawa dalam sesebuah tempat ataupun kumpulan walaupun tidak sesempurna daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mentadbir alam semesta ini? Cantik soalannya, kita mohon pencerahan insya-Allah. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang Malikul Mulk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki, yang mempunyai kerajaan. Soalan tadi, kerajaan langit dan bumi semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan Al-Mulk itu apa? Al-Mulk itu adalah Al-Kaun. Al-Kaun itu apa? Al-Kaun itu ciptaan ataupun disebut ma siwallah. Ma siwallah mana setiap sesuatu selain daripada Allah semua dipanggil Al-Mulk. Jadi maknanya Allah memiliki Al-Mulk. Allah memiliki segala-galanya. Allah memiliki kerajaan. Allah memiliki pemerintahan. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat Allah, maha tinggi berkat Allah Ta'ala yang di tangannya, dalam genggamannya Al-Mulk, kekuasaan, kerajaan. Innallaha ala kulli syai'in dan huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Semuanya di bawah pemerintahan Allah, penguasaan Allah Ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, oleh demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaksanakan dalam kerajaannya, dalam pemerintahan Allah setiap sesuatu, sebab setiap selain pada Allah semua di bawah kuasa ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaifa yasha wa kama yasha. Bagaimana yang dikehendaki oleh Allah, Allah buat, dan apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah buat. Sama ada Allah nak menjadikan ke, nak mentiadakan ke, nak mengekalkan ke, nak menghancurkan ke. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut surah Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulk man tasha wa tanzi'ul mulk mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki kerajaan. Allah bagi pemerintahan kepada siapa yang Allah nak. Allah boleh cabut daripada siapa yang Allah nak. Allah bagi kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah bagi kehinaan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan di tangan Allah lah, biyadikal khair, di tangan kau lah ya Allah segala-galanya kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Jadi di situ, dalam konteks soalan tadi, dalam konteks kita kepimpinan, ketua ni nak buat macam mana? Memanglah kita, kepimpinan kita sekecil saja, kan? Kepimpinan Allah seluruhnya, sebab Allah mencipta segala-galanya. Kita ni mungkin diberi dalam konteks kepimpinan sesuatu. Jadi macam mana kita nak buat? Kalau kita nak selamat adalah kita kena ikut apa yang Allah perintahkan. Kepimpinan itu dia kena ada kejujuran, amanah, dia kena ada kekuatan, al-qawiyul amin, kena buat begitu, dan janganlah kita mengabaikan tanggungjawab kita. Kalau tidak ada amanah, khianat sebagai contohnya, fantazir sa'ah idza dhi'atil amanah fantazir sa'ah, kata Nabi. Kalau amanah itu disia-siakan, tunggulah kehancuran. Iaitu bila ditanya kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana amanah itu disia-siakan? Idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila diserahkan kepimpinan kepada mereka yang tidak layak memegangnya. Dia sebagai ketua, dia tak dapat menjadikan, tak melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Wallahu alam. Alhamdulillah, satu pencerahan yang sangat jelas untuk kita semua. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan kefahaman kepada kita, insya-Allah. Kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan daripada Romli Alin. Soalan saya, Al-Mulk atau Malik, Maha Kuasa yang memiliki kerajaan langit dan bumi, adakah ianya merujuk kepada kekuasaan, kehebatan dan mulianya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam ini dan ditunjukkan kekuasaannya dengan perkara-perkara yang tidak dijangka, dapat difikir oleh kehebatan akal manusia yang terbatas, nak menunjukkan kepada kita bahawa hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala ini. Mohon pencerahan, insya-Allah, Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat kita tentang apa? Al-Mulk, Al-Malikul Mulk, itu Allah yang Maha Berkuasa yang memiliki, menguasai kerajaan langit dan bumi. Bahkan macam kita sebut tadi, Allah memiliki segala-galanya. Al-Kaun itu keseluruhannya, ma siwallah, setiap satu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, di situ kita kena sedar bahawa apa yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan berlaku, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku. Dan kullu syai', setiap perkara yang berlaku semua di bawah iradat Allah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sesuatu yang Allah kehendaki akan berlaku, walaupun kita menghendaki yang berbeza, tapi oleh kerana Allah yang berkuasa segala-galanya. Bahkan kalau kita lihat, kita ada pendengaran. Adakah kita memiliki pendengaran? Kita ada mata. Apakah kita memiliki penglihatan? Apakah kita memiliki anggota-anggota kita sendiri, diri kita sendiri? Adakah kita memiliki? Tidak. Yang memilikinya Allah Subhanahu wa taala. Allah pinjamkan kepada kita macam mana kita nak aturkan perjalanan hidup kita ni supaya bertepatan dengan apa yang Allah perintahkan. Sebab Allah menguasai segala-galanya. Kalau kita faham yang itu, insya-Allah hidup kita atas dunia ni, kita akan menjalani satu perjalanan yang menurut siratal mustaqim. Saya teringat kepada satu kisah yang disebut juga dalam kitab At-Tadhkirah fi awal ahwal maut wa umur al-akhirah oleh Imam Al-Qurtubi, menyatakan tentang ada seorang ni, dia berjumpa dengan Ibrahim Adham. Dia nak buat maksiat, kan? Ibrahim Adham kata okey, nak buat maksiat boleh, dengan syarat yang pertama, jangan kamu makan rezeki Allah. Buatlah maksiat, kan? Boleh tak makan rezeki Allah? Sebab semuanya milik Allah semua. Tak boleh. Yang kedua, jangan berpijak di bumi Allah. Boleh tak? Tak boleh. Nak piduk kat mana? Duk planet Mareh pun Allah Ta'ala juga, kan? Yang ketiga, buat di tempat yang Allah tak nampak. Tak boleh juga. Sebab Allah menguasai segala-galanya. Allah nampak semua sekali. Yang keempatnya, kalau kamu nak buat, boleh dengan syarat bila malaikat maut nak ambil nyawa kamu, kamu kata, mari di minggu depan, postpone. Kalau boleh macam tu, okey. Tak akan boleh. Bila sampai ajal masa dia ditetapkan, tak berganjak walau 1 second, 1 saat sekalipun. Tak melepasi satu syarat pun, Ustaz, ya. Dan yang kelimanya, kalaulah kamu diheret oleh malaikat zamaniyah, kamu boleh untuk engkar pada dia, maka barulah kamu boleh buat maksiat. Maka di situ menunjukkan bahawa tidak ada ruang kepada kita untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah, sebab Allah memiliki segala-galanya. Jadilah kita hamba Allah yang taat, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah, amin amin Allahumma ya amin. Pencerahan yang sangat baik, Ustaz. Saya kira kita telah pun berada di sesi penghujung rancangan. Kita mohon pada Ustaz untuk membuatkan satu kesimpulan yang ringkas dan juga doa yang ringkas, insya-Allah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Kita dah berada di penghujung rancangan. Sama-samalah kita ambil manfaat, insya-Allah. Kita menyedari Allah Subhanahu wa taala Maha Pembalas. Jadi kita hati-hati dalam kehidupan kita, jangan buat dosa. Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jadi Allah Maha Pemaaf. Kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segalanya yang dimiliki oleh Allah. Jadi perjalanan hidup kita pastikan di bawah redha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Allahumma ya amin. Penonton yang saya kasihi sekalian, jom kita renungkan apakah pelan tindakan kita selepas sahaja kita habis belajar berkenaan dengan akidah nama Allah Ta'ala Asma'ul Husna ini. Dan terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz pada keesokan harinya, insya-Allah anda akan bersama dengan moderator kita Da'i Aiman dan juga panel undangan kita Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali membicarakan topik tentang akhlak penipuan isu scammer. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan manfaat kebaikan buat semua, insya-Allah. Sekian sahaja daripada saya Da'i Nizal dan juga panel kita Profesor Madya Dr. Muhammad Suki Uthman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.